Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Kembali lagi bersama saya Cikgu Waida. Pada kali ini kita akan membincangkan satu tajuk bagi mata pelajaran ASK tingkatan 3 iaitu bab 4 kod arahan. Di bawah kod arahan kita ada subtopik 4.1 iaitu pangkalan data dan SQL. Sebelum kita memulakan sesi pengajaran kita, jom kita sama-sama terokai dengan lebih mendalam apa yang kita akan pelajari di bawah topik kod arahan iaitu subtopik pangkalan data dan SQL. Jom semua. Okey, sebelum itu kita akan tengok dulu macam biasalah sendik kandungan dalam topik ini, iaitu standard kandungan dia adalah 4.1 pangkalan data dan SQL. Standard pembelajaran 4.1.1 iaitu menerangkan maksud dan penggunaan. Yang pertama, pangkalan data dan yang kedua, structure query language SQL. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat mengaplikasikan maksud dan penggunaan pangkalan data dan struktur query language, iaitu dan singkatan dia adalah SQL. Kriteria kejayaan pada hari ini, murid dikira berjaya jika dia dapat menyatakan secara bertulis maksud dan penggunaan pangkalan data dan struktur query language SQL menggunakan modul skor A+ Sains Komputer dalam topik database ataupun kita kenali juga sebagai pangkalan data. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, cuba kita lihat gambar yang ditunjukkan ini. Apakah situasi yang sedang berlaku? Apakah gambar yang kamu dapat lihat dalam gambar rajah dalam paparan ini? Ya, betul. Beberapa peralatan dan sistem yang terdapat di sekeliling kita yang kita lihat sehari-hari, yang kita selalu tengok di tempat-tempat kita pergi membeli belah, iaitu contohnya pasar raya, kita ada mesin semak harga ataupun kita kenali sebagai price check. Lepas tu kita ada carian istilah yang digunakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Lepas tu kita ada mesin yang digunakan di hospital, bank dan juga pejabat pos. Lagi kita boleh tengok kita ada mesin juruwang berautomatik untuk kita nak keluarkan duit kita. Kita ada contohnya di pejabat, guru-guru ataupun pekerja-pekerja untuk catat dia punya kehadiran. Kita ada sistem pengesanan cap jari. Dan juga kita ada perkhidmatan telefon. Ini adalah contoh-contoh alat-alat atau sistem yang kita sering lihat di sekeliling kita sekarang. Daripada apa yang diterangkan tadi, gambar yang kita lihat tadi, ini merupakan contoh-contoh peralatan yang sering kita guna oleh pengguna pada masa sekarang. Dalam kehidupan dia dah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Jadi pada hari ini kita akan pergi kepada topik kita, iaitu kita nak menerangkan maksud dan penggunaan pangkalan data, structure query language SQL. Sebelum kita pergi dia apa yang dimaksudkan dengan pangkalan data, kita perlu tahu dia dulu apa yang dimaksudkan dengan data dan juga maklumat. Tadi kita nak belajar apa yang dimaksudkan dengan pangkalan data. Tapi di sebalik pangkalan data, kita perlu tahu dua perkataan, iaitu data dan juga maklumat. Jadi yang pertama adalah data. Apa yang dimaksudkan dengan data? Data ialah apabila kita kumpul
kita proses dan kita menganalisis data yang kita perolehi. Kita perolehi daripada mana? Contohnya daripada temu bual, soal selidik, kajian tindakan atau sebagainya. Okey, itu kita kenali dia sebagai data. Contoh pada gambar Rajah 4.1 ni, okey, kita ada data. Data kita, okey, kita ada gambar bunga raya. Okey, bunga sepatu, hibiscus. Okey, lepas tu kita ada tarikh. Okey, jadi kita tak tahu data ni ini adalah data yang kita dapat daripada sama ada kita buat kajian ataupun kita buat search daripada internet. Okey. Jadi kita seterusnya kita tengok apa yang dimaksudkan dengan maklumat pula. Okey, maklumat adalah apabila data yang kita perolehi tadi, yang kita kumpul, yang kita proses dan kita analisis, lepas tu kita boleh gunakan untuk membuat sesuatu keputusan. Keputusan apa? Okey, contohnya kita ada data bunga raya. Data bunga raya ni kita boleh buat keputusan dia bahawa dia adalah nama. Tajuk dia adalah nama. Okey, kita ada bunga sepatu. Bunga sepatu dia adalah nama tradisional kepada bunga raya. Okey, lepas tu hibiscus. Apa yang data hibiscus ni? Apa kegunaan dia? Dia adalah nama dalam bahasa Inggeris. Okey, lepas tu kita ada seterusnya data-data, kita ada tarikh peristiharaan. Okey, jadi tarikh peristiharaan, maklumat ini kita perolehi daripada data yang kita dapat iaitu 28 Julai 1960 merupakan tarikh peristiharaan sebagai bunga kebangsaan. Itu adalah hubungan antara data dan maklumat. Okey, data adalah apabila kita proses, kumpul melalui soal selidik, melalui kajian tindakan, melalui temu bual. Okey, maklumat apabila data yang kita perolehi tersebut kita boleh gunakan untuk membuat sesuatu keputusan. Okey. Seterusnya, okey, kita pergi kepada topik yang kita nak pelajari pada hari ini iaitu pangkalan data. Okey, apa yang dimaksudkan ataupun kita bahasa saintifiknya definisi pangkalan data. Apa yang definisi pangkalan data? Dia merupakan tempat pengumpulan dan penyimpanan data secara berpusat bagi sistem maklumat yang berasaskan komputer. Macam tadi kita data dan maklumat. Kita perolehi data dan maklumat melalui temu bual. Tidak melibatkan komputer. Tetapi apabila pangkalan data, dia adalah satu tempat. Dia buat satu tempat untuk kita kumpul dan kita boleh simpan data yang kita dapat tersebut secara berpusat. Bermaksud kita kumpul dalam satu tempat bagi sistem maklumat yang berasaskan komputer. Kita ada tambah satu lagi peranti yang kita akan guna adalah komputer. Itu adalah definisi bagi pangkalan data. Okey. Pangkalan data ni, pengurusan data dalam sebuah organisasi dia terbahagi kepada dua, iaitu apabila kita ada pangkalan data, kita akan uruskan data tersebut. Okey, dia terbahagi kepada dua. Kita ada sistem fail dan juga sistem pangkalan data. Okey. Yang pertama adalah sistem fail. Apa yang terdapat dalam sistem fail? Okey, sistem fail pula terdapat dua jenis iaitu sistem fail yang digunakan iaitu sistem fail secara manual dan juga sistem fail elektronik. Okey, manual dan elektronik. Fail apa yang dimaksudkan manual, apa yang dimaksudkan elektronik? Jom kita tengok. Okey. Okay, kita tengok konsep pangkalan data muncul hasil daripada keperluan untuk membina sistem pemprosesan data yang cekap bagi menyokong keperluan sesebuah organisasi. Okey, ini adalah tadi kita cakap kita ada dua sistem fail dan sistem pangkalan data. Sistem fail kita ada manual dan juga elektronik. Untuk sistem pangkalan data dia ada dia muncul hasil daripada keperluan untuk membina sistem pemprosesan data yang cekap bagi menyokong keperluan sesebuah organisasi. Okey, dalam sistem pangkalan data ni, dia bukan sekadar sistem pemprosesan fail elektronik sahaja. Okey, pangkalan data ni dia akan menyatu padukan koleksi data yang terkandung dalamnya untuk memudahkan penyimpanan,
pemprosesan capaian dan keselamatan data. Itu adalah maksud bagi pangkalan data. Okey, kita tengok tadi kita ada sistem file. Okey, sistem file kita ada manual dan elektronik. Okey, kalau ini adalah macam mana tempat menyimpan data secara manual dan juga secara elektronik. Kalau secara manual, data dia kita boleh bayanglah manual. Maksudnya dia tak ada berasaskan komputer. Maksudnya tak ada berasaskan alat-alat yang digunakan. Dia disimpan di dalam fail kertas. Okey, fail kertas disimpan dalam kabinet fail. Okey, jadi bila kita dah ada fail, bila kita ada banyak fail, kita akan isi fail kita tersebut di dalam kabinet. Okey, lepas tu cara kita nak dapatkan fail tersebut akan mengambil masa yang lama. Jadi sebabnya kita terpaksa tengok satu-satu fail apa yang kita nak. Okey, rekod juga suka diubah. Kenapa? Sebab apabila kita letak data kita di dalam fail, dia adalah secara bertulis tangan. Jadi kita suka untuk edit rekod tersebut. Okey, lepas tu ruang yang dibesar diperlukan untuk menyimpan fail. Ini bermaksud apabila kita mempunyai banyak fail, jadi kita memerlukan almari ataupun kabinet fail yang besar untuk menyimpan semua fail tersebut. Okey, seterusnya kita ada sistem fail secara elektronik. Okey, tadi manual, sekarang kita ada secara elektronik. Okey, elektronik, kita tahu elektronik. Jadi dia mestilah menggunakan komputer. Okey, data tersebut, data akan direkod dalam fail komputer. Okey, akan ada data-data yang kita kompos tu, kita akan simpan dalam fail komputer. Kita akan buat folder lah dalam komputer kita. Okey, data disimpan dalam peranti torrent komputer. Okey, rekod senang diubah sebab kita boleh edit, kita boleh delete, kita boleh ubah. Okey, dan juga capaian ke atas data memakan masa yang singkat sebab kita akan ada button search dan kita boleh type je apa data yang kita kehendaki. Okey, seterusnya sistem pangkalan data ni kita akan tengok fungsi dia, kebaikan dan juga dia punya contoh sistem pangkalan data. Okey, fungsi dia adalah membina sistem pemprosesan data yang cekap. Sebab kalau manual ni dia kurang cekap, sebabnya kita tahu dia kita suka untuk ubah data, kita punya capaian untuk dapatkan data tu mengambil masa yang lambat. Okey, jadi kalau kita menggunakan sistem pangkalan data, dia akan membina sistem pemprosesan data yang cekap dan dia akan menyepadukan koleksi data. Maksud dia akan seragamkan data-data kita. Okey, lepas tu dia punya kebaikan mestilah memudahkan capaian sebab kita akan ada button search, kita boleh search je data apa yang kita kehendaki. Okey, lepas tu mengelakkan pengulangan data. Okey, ini contohnya kalau kita menggunakan pangkalan data, apabila kita contohnya kita dah masukkan IC seorang murid. Jadi apabila kita masukkan IC yang sama, dia akan mengeluarkan pop-up masuk nombor IC telah didaftarkan. Berbanding dengan sistem manual, kita tak tahu data IC tersebut telah didaftarkan ataupun tidak. Kalau kita nak tahu, kita terpaksa semak satu persatu rekod yang kita telah data yang dahulu. Okey. Untuk kebaikan yang seterusnya ialah dia menjaga integriti data dan yang seterusnya dia akan menjaga keselamatan data sebab apabila kita menggunakan sistem pangkalan data, kita akan ada password dan username. Jadi hanya orang tertentu sahaja yang boleh mengakses data tersebut berbanding dengan apabila kita menggunakan manual. Sesiapa sahaja yang boleh membuka kabinet fail untuk mendapatkan data daripada fail tersebut. Okey, contoh sistem yang menggunakan pangkalan data adalah contohnya penggunaan sistem inventory barangan di pasaraya. Okey, contohnya pasaraya akan ada banyak barang-barang di situ. Jadi dia akan rekodkan stok-stok dia di dalam sistem inventory barangan di pasaraya. Okey, penggunaan sistem analisis peperiksaan. Ini selalu digunakan di sekolah. Ya, contohnya kita akan masukkan markah-markah murid bagi peperiksaan yang kita laksanakan. Jadi kita akan gunakan sistem pangkalan data untuk simpan data-data ataupun markah-markah dan grade-grade murid tersebut.
Okey, seterusnya kita pergi kepada evolusi sistem fail kepada sistem pangkalan data. Ini bermaksud dia punya sejarah lah. Daripada mula-mula kita guna sistem fail, lepas tu kita ubah kepada sistem pangkalan data. Okey, evolusi dia kalau sistem fail, capaian ke atas data tidak boleh dilakukan secara serentak dan lambat. Okey, itu adalah sistem fail. Keselamatan data tidak terjamin, akan berlaku pengulangan data dan juga pengkongsian data adalah terhad. Okey, payah kita nak kongsi data sebab kalau kita menggunakan komputer, kita boleh save data kita dan kita boleh kongsi dengan orang lain. Berbanding dengan sistem sistem manual, kita letak dalam file, jadi kita terpaksa bawa file tersebut untuk berkongsi dengan orang lain. Okey, sistem pangkalan data boleh dicapai oleh semua pihak secara serentak dalam masa yang singkat. Contohnya, orang lain pun boleh dapatkan data tersebut menggunakan komputer yang lain. Okey, sebab dia, kalau sistem pangkalan data selalunya dia adalah web based. Jadi, apabila kita tahu username dan password, kita boleh akses data tersebut. Okey, mempunyai kata laluan yang khusus dan sandaran data yang mantap. Ini adalah untuk keselamatan. Okey, jadi hanya orang tertentu sahaja yang boleh buka sistem pangkalan data tersebut. Okey, kawalan data secara berpusat menjadikan pengulangan data yang sama dapat dielakkan. Okey, dan yang seterusnya, last sekali, data yang dapat dikongsi dengan semua pihak yang terlibat secara efisien. Okey. Okey, kita dah tengok apa dia pangkalan data. Seterusnya yang kedua, kita nak tengok dan pelajari definisi structure query language atau dalam singkatan dia adalah SQL. Jadi kita akan gunakan perkataan SQL lah, senang kita untuk mengajar. Okey, apa yang dimasukkan dengan SQL? SQL adalah bahasa pengaturcaraan aras tinggi generasi keempat yang ringkas dan mudah untuk dibaca serta mempunyai arahan-arahan yang terhad. Okey, keyword kat sini adalah bahasa pengaturcaraan. Dia adalah bahasa pengaturcaraan aras tinggi dan dia akan ada arahan-arahan yang terhad yang kita akan belajar dalam SQL. Okey. Kenapa kita kena guna SQL? Apa kegunaan SQL? Okey, SQL ni dia dapat menyimpan data, dia dapat memanipulasi data dan juga dia mendapatkan data dari pangkalan data. Maksudnya apabila kita ada data, kita boleh simpan, kita boleh manipulasi, bermaksud kita boleh ubah, kita boleh delete, kita boleh tambah data dan mendapatkan data dari pangkalan data. Maksudnya apabila kita nak data murid yang beragama Islam, jadi kita boleh dapatkan data tersebut dengan cepat dengan menggunakan SQL. Okey, dalam SQL untuk kita mendapatkan semula data-data yang kita telah simpan dalam pangkalan data tersebut, kita akan belajar nanti apa penyataan SQL untuk kita dapatkan semula data kita. Okey, kita ada 3 jenis iaitu select from. Select from bermaksud kita nak select data apa, kita nak data apa. From ni adalah daripada jadual apa. Okey. Yang kedua, select where, bermaksud kita nak select, kita nak ambil data daripada mana. Okey. Dan yang seterusnya adalah select order by, bermaksud kita nak select data tersebut tapi kita nak order, kita nak perempuan sahaja, kita nak lelaki sahaja. Okey, kita order, maksudnya kita beritahu kita nak data apa. Okey. Okey, sampai di situ sahaja pengajaran kita pada hari ini untuk topik pangkalan data dan SQL. Terima kasih kerana menyaksikan ataupun melihat video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk memberi semangat kepada cikgu untuk menghasilkan lebih banyak lagi video-video pengajaran. Terima kasih semua. Assalamualaikum.